So sekarang kita nak tukar daripada pseudocode menjadi Java. Okay, dan pseudocode ini dia ada input. Bila ada input, kita kena tambah import Java UT scanner dan juga scanner SC equal new scanner system.in. Kemudian kita kena tinggalkan ruang untuk declare variable lebih kurang 2 baris. Okay, so saya tinggalkan ruang. Kemudian apa saya perlu buat, kita tengok pula dekat sini. Saya perlu buat input statement. Mana satu input statement? Inilah dia input statement kita, our. Okay, our ni adalah input statement. Okay, tapi macam mana saya nak cakap Saya tulis dekat sini lah clue dia. Okay, bila ada input, mesti ada prompt user. Prompt user, contoh read our. So prompt user maksudnya give instruction to user to enter our. Tu maksud dia. Baru user faham. Macam kita pergi ATM machine kan, dia mesti cakap enter your PIN number, baru kita masukkan PIN number. Enter amount, dia mesti bagi instruction. Itulah prompt user. Betul ke je prompt ni? Macam salah je ni prompt. Okay, itulah prompt user. Kita give instruction to the user, baru user tahu apa dia nak buat. So prompt user ini adalah output. So kita buat sistem. Buat dah. Okay. System.out.print. Okay. Kita bagi arahan dekat dia. Enter our. Okay, tutup semicolon. Dia besarkan sikit. Kita bagi arahan untuk dia. Supaya dia tahu apa yang kita nak. Okay. Enter our. Lepas tu, bila dah ada prompt user, baru ada input. Baru kita nak masukkan our ni. Jadi, our ini, our sama juga dengan, saya huruf kecil. Our sama juga dengan, okay. SC, kenapa SC? Sebab kat sini SC. Okay, so kat sini pun mesti kena SC. Itu sebab dia. Our equal SC dot, dot ni sebab warna hitam lah. Yang ni yang cerewet sikit, dot. Our tu dia dalam bentuk integer kan. So kalau bentuk integer kita tulis SC dot next in. Sebab dia integer. SC dot next in, close curly bracket, semicolon. So ini adalah input statement yang warna pink yang sama ni. Our, read our dalam Java dia jadi our equal SC dot next in. Okay, so kita dah nampak dah satu variable kita nama dia our. Jadi declare dekat sini. Ini tempat declare variable tadi kan. So kita pun dah nampak dah in our. Inilah tempat declare variable. Variable our kita kena declare. Sebabkan dia integer, so kita declare dia sebagai integer, comma. Okay, sekarang read dah selesai, dah settle dah. Kita pergi kepada next process. Proses ni, kemudian copy je. Okay, ambil letak sini. Net salary, dia tak boleh dua perkataan. So, mesti rapatkan dia ataupun letak underscore. Dia tak boleh dua perkataan. Mesti rapat ataupun letak underscore. Okay. Our darab 5.5 darab 0.89. Okey, dalam Java darab dia akan jadi star. Dia akan jadi star. Okey, dan jangan lupa letak semicolon. Okay, sekarang kita nampak ada variable yang kedua, net salary. Net salary ni dia ada titik perpuluhan. So kita declare dia sebagai, bila ada titik perpuluhan kita akan declare dia sebagai sebagai apa? Apa data type untuk yang ada perpuluhan, data type ini adalah double. So integer dah selesai, kita buat untuk double pula. Dia tak boleh duduk sebaris. Double net salary. Salary, semicolon. Nampak tak? Awal-awal kita tak tahu nak declare apa. Kita buat dulu. Kita nampak variable, kita declare. Okey, sekarang input dah selesai, proses dah selesai. Output pula. Ni output pula kita nak buat. Display net salary. So nak display, kita akan tulis apa? System.out
dot print. Okey. Kita nak keluarkan net salary. Madam copy je ni net salary ni. Okey, letak kat sini. Semicolon. Lepas tu dah siap. Close. Inilah coding kita yang kita nak run. Okey, Madam try copy masuk dekat dalam Java. Kita try tengok apa hasil dia. So ini step dia. Madam try copy, file new, Java. Yang ni kena keep practice lah. Dia bukan sesuatu yang mudah. Kalau korang kata tak boleh pun Madam faham. Okey, discard lah. Okey, Madam try dulu save, file, save as. Save kepada Q2. Nampak tak dia tak baca. Kenapa Q2 dia tak baca? Sebab ada benda ni. Apa lagi? Okey, simbol dia jadi terbalik pula dalam ni. Okey. Okey, save dah kat new folder. Okey, Madam cuba run dulu. Mungkin ada error ni, kita run dululah. Okey. Clear. Okey, Madam cuba compile, tengok ada error ke tidak. Ada error satu, net salary. Kenapa net salary ada error? Sebab Madam tak tutup bracket. Okey, tutup bracket dia. So, cuba Madam compile lagi. Dah pukul 4 dah, sekejap dah tak ada error. Nampak tak? Bila kita prompt user, baru kita tahu masukkan hour. Okey, contoh saya bekerja 5 jam. Bila saya masuk 5 jam, terus keluar gaji saya 24.475. Tapi nampak macam tak berapa nak best macam ni. So macam mana nak bestkan dia? Okey, cuba tengok Madam ubah kat sini tengok Madam ubah. Enter hour, letak titik bertindih, ada jarak sikit. Kan? Lepas tu Madam nak bagi tahu gaji awak adalah, Madam nak buat message dulu. So Madam buat kat depan ni, your salary is titik bertindih, lepas tu nak letak RM kat depan dia. Okey, tutup, lepas tu baru plus. Ni cara dia. Maksudnya Madam nak keluarkan perkataan your salary is RM, ini Madam nak keluarkan perkataan ni. Lepas tu baru diikuti oleh value. Ini value. Yang depan ni message. Okey, cuba tengok kalau Madam run apa yang berlaku. Okey, ni tu beza dia. Okey, Madam run, awak boleh tengok perbezaan dia. Okey. Nampak tak Madam masukkan hour tadi berapa? 5 letak 5. So nampak tak apa perbezaan output kita ni? Yang mana lebih friendly? Yang tu yang kita kena modify. Boleh tak? Nanti cuba screenshot yang ni. Madam screenshot. Screenshot. Okay. Madam letak kat sini. Bila run, apa yang akan berlaku? So kena tahu bila nak letak message, bila nak letak value. Okey, kalau soalan ni data letak message dan value lah supaya user kita faham. Macam kita pergi mesin ATM tu. Your amount is kan? Macam ni. Okey, so nanti cuba Boleh? Ini perbezaan dia. Kalau nak letak RM, jangan letak dekat variable, letak dalam message, Okey, yang ini dia hanya call value. Dia akan call value di sini. Itu saja untuk hari ini. Ada sebarang soalan? Silakan. Kelas dah habis dah. Terima kasih semua stay sampai habis. Ada apa-apa nak tanya?